Jadi, siapa yang nak beli BMW 330e ni sebenarnya? Ini soalan ni ditanya oleh kita punya producer tersohor dalam dunia, iaitu Shasha. Dia kata, siapa yang sebenarnya nak beli kita ni? Aku fikir, aku cakap, peminat 3 Series lah kot kan? Dia kata, siapa yang peminat 3 Series ni? Wah juga aku mikirkan, tak pernah pula orang tanya aku soalan-soalan macam ni kan? Jadi aku rasa kereta ni yang nak beli biasanya ialah of course eksekutif muda, small family, belum ramai anak lagi, ataupun mungkin small business owner. Tapi Shasha kata, sekarang trending A-Class 45 AMG. Aku tak tahu lah betul ke tidak kan. Cuma aku rasa apa yang dia cuba bangkitkan kat situ ialah reka bentuk BMW sekarang ni, dia bermula mungkin daripada tak tahulah yang mana 3 generasi sebelum ni ke apa ke, tapi reka bentuk ni mungkin dah sampai tahap di mana dia orang kena buat satu revolusi. Dah tidak boleh lagi menjadikan ini satu evolusi, berubah sikit sebab pesaing-pesaing dia dah bergerak jauh dengan reka bentuk luar dan dalam kereta. Tapi apa pun, adakah 3 Series E330e plug-in hybrid ni berbaloi pada harga RM250,000? Jom kita ronda pusing tengok. Sejak saya rasa 15 tahun ke 20 tahun yang lepas, BMW suka menghasilkan reka bentuk yang pada mula tu kita nampak sophisticated, tapi sekarang bila dah lama sangat saya rasa dah jadi macam complicated aja. Maksudnya sebagai contoh, bila kita tengok bumper depan ni, dia tak ada satu pembukaan yang extended sebelum dia ada kena break dengan line, dengan creases, dengan lekuk, dengan scoop, dengan apa lagi. Jadi rupanya ialah sebuah kereta yang memang nampak macam very technical daripada depan dan juga daripada belakang. Dan ini menghasilkan satu gaya yang jelas BMW, tapi mungkin pada masa sekarang ni, di zaman kereta elektrik ni, di mana orang mula mereka menghasilkan reka bentuk yang lebih clean, yang ni mungkin akan nampak sedikit outdated tak lama lagi lah. But if you like this BMW look, this is the pinnacle of the current BMW punya reka bentuk. Jadi salah satu perubahan besar dari segi reka bentuk ataupun karakteristik BMW yang tradisional ialah Hofmeister King. Di mana dulu Hofmeister King tu berada dekat tingkap ni, sekarang dia dah keluarkan Hofmeister King tu pergi ke belakang. Kalau dulu memang bentuk dia sebahagian dari pintu, ianya sekarang ialah plastik, kepingan plastik yang lekat kat sini saja. Dan saya rasa ini dilakukan mungkin untuk BMW menghasilkan C-pillar yang lebih slim sesuai dengan reka bentuk baru dia. Tapi ini ialah satu perubahan yang besar lah dari segi bentuk Hofmeister King tu. Dan kalau kita tengok dekat panel tepi pula, bahagian pintu ni dia memang quite smooth lah. Macam sebelum ni kita tengok mungkin permukaan tu lebih ranggi, tapi untuk kali ni at least kat situ dah nampak a bit more clean. Dan kalau nak tengok one small detail kat sini, so dia ada lekuk ni. Ini sebagai mirip kepada 7 Series yang mula ada lekuk macam air vent kat situ lah. I think 5 Series pun ada juga, tapi untuk 3 dia sebagai lekuk pada metal saja, dia tak ada kemasan kat situ. Kat belakang ni ciri paling unik lah kita kata ialah dia punya lampu tu berbentuk 3D tu. Itu memang trend baru BMW, dia makin mahal kereta, makin 3D dia ni terserlah, dan itu memang sekarang trend hampir semua kereta menggunakan style gaya tu. Dan kalau kita tengok bumper belakang ni, dia sekarang ni tak nampak sangat complicated, tapi dia jadi lagi mahal, lagi lagi canggih, lagi macam-macam ada. Macam contoh kat tepi ni, ini semua tipu. Air vent tipu, tahapa tipu, semata-mata nak menampakkan reka bentuk yang BMW tu. Tapi as a family you tengok, memang sekata lah. So adakah anda suka ataupun tidak reka bentuk luar 3 Series terbaru ni? Jom kita tengok pula lah macam mana kereta ni driving dia. Kalau korang tengok 330e ni, bermaksudnya korang memang nak mencari satu compact sport sedan lah. Dan that means kalau dalam BMW punya range ada pilihan antara yang ini ataupun tambah 20,000, ambil 330i. Jadi kalau kau semata-mata nak jimat RM20,000 dengan kau ambil kereta ni, apa yang kau dapat ialah satu kereta yang mempunyai sistem pacuan yang lebih complicated daripada yang 330i tu. So kat situ mungkin setengah orang kata tak berbaloi, might as well aku spend RM20,000 tu aku pergi beli 330i dan aku hanya perlu risau tentang enjin pembakaran saja. Yang ini kau ada dua kerisauan lah, enjin pembakaran, elektrik motor dan bateri lah, sistem pacuan elektrik dan sistem pacuan ICE. Pada aku, kalau kau nak sistem pacuan yang ini, kau dapat mungkin total sini 180 enjin ICE. Kalau campur dengan elektrik motor, dalam atas kertas dia tulis 250, tapi kat sini kadang-kadang tulis dia punya maximum power 280. Top kat paper 450, ini 480. So aku tak pasti, mungkin yang itu tambahan tu ialah bila dia dapat boost lah. Mungkin ada simpan
extra battery charge untuk buat boost, dan bila perlukan dia akan keluarkan boost tu lah. Tapi sebenarnya sistem pacuan elektrik ni atau PHEV ni memang kau kena dedikasi sikit lah. Sebab apa? Dia ada berat tambahan elektrik motor dan berat tambahan bateri. Dan kat situ kalau kita tidak charge bateri tu tiap hari ataupun bila habis, selalunya kita ni tiap hari lah balik malam charge, jadi kita tak akan dapat dia punya kelebihan dari segi pembakaran ataupun penjimatan bahan api, dan kita juga tak dapat dia punya kelebihan dari segi kuasa. So kalau kat situ kau memang tak rajin nak charge, aku cadangkan kau beli 330i sajalah. Sebab yang ini kelebihan harga tu kita dapat ialah untuk kadar pencemaran yang lebih rendah. Tapi kalau kau tak charge, kadar pencemaran PHEV ni kadang-kadang lebih tinggi daripada kadar pencemaran kereta biasa. Sebab bila masa bateri tak ada, enjin pembakaran tadi kena tanggung beban motor dan beban bateri. So dia jadi lebih tak cekap tenaga daripada enjin pembakaran biasa. Pemanduan kalau kata kita nak kira dia punya driving tu, memang 3 series ni masih lagi merupakan benchmark lah untuk kereta compact sport sedan. Kalau kita nak bawa sedap, memang yang ini masih lagi lah, walaupun dengan berat tambahan dan sebagainya. Dan sejak kini dah generasi ketiga ke untuk kereta PHEV ni. PHEV ni pada saya masih lagi kita kira sebagai compliance car lah. Maksudnya kereta yang dihasilkan untuk membolehkan syarikat kereta berada di tahap yang lulus lah untuk kadar pencemaran, ataupun dia nak kurangkan denda yang dia kena bayar untuk kadar pencemaran yang tinggi tu. So bila kereta tu kereta compliance car ataupun kereta yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan undang-undang, dia memang akan terasa lah sedikit kompromi dia. Dan yang ini cuma dia dah lebih baik sebab mungkin dah 2-3 generasi dia dah buat. Yang sekarang ni dia makin hilang lah, dia punya blur the lines where just pure ICE bila engine tu nak masuk. So dia dah jadi lebih integrated lah. Kalau awak sukakan tema driver oriented punya cabin, dan you suka kereta yang masculine, dia punya rupa cabin itu masculine dan sporty, dan inilah memang kereta yang terbaik lah untuk anda. Pasal yang lain-lain tu dia macam lembut sikit lah. Yang ni memang very very masculine. Semua hitam. You tahu lah, kalau semua hitam ni saya memang kurang berkenan sikit lah. Bukan pasal apa, dia rasa sempit. Kalau tidak, dia rasa lapang sikit lah bila warna cerah kan. Dari segi ruang simpanan barang dalam kereta ni, okey. Dia punya cup holder dekat depannya ada 2, kat pintu pun ada. Seat dia pun sedap, ada under thigh adjustment, boleh depan ke belakang sikit. Dan dia punya kursi ni boleh, dia punya tempat kita duduk tu kita boleh angkat bawah turun naik, dan juga kita boleh tilt. So boleh tilt tu kita dapat sudut yang best lah. So kita dah memandu kereta ni, adakah ianya masih lagi relevan kepada maker-maker yang nak beli 3 series ni? Adakah orang muda masih lagi berminat dengan kereta ni? Tak pasti, tapi kita tengok ia punya jualan masih lagi terus kukuh, dan di banyak pasaran, terutamanya macam di Amerika Syarikat, dia masih lagi mendahului Mercedes-Benz C-Class. So mungkin orang muda masih lagi sukakan gaya BMW ni lah. Dan untuk 3 series ni memang daripada dulu sampai sekarang, walaupun zaman kegilaan Chris Bangle tu, BMW tak berani untuk menghasilkan satu 3 series yang terlalu kontroversi, sebab dia tahu ini dia punya bread and butter car, so dia tak berani nak kick the tree. Dan ada kelebihan je bila reka bentuk tu kekal. Antara kelebihan dia ialah mungkin harga tu lah lebih stable, sebab kalau perubahan tu tak banyak sangat daripada model ke model, dia punya value of the car boleh maintain dan stay. So kalau awak tanya saya lah, pada dengan harga RM250,000, yang mana saya akan beli? Kalau Syasha dia kata beli Arteon je lah, sebab dia memang peminat Arteon lah. Tapi pada saya, kalau awak letak ni sebelah dengan the equivalent C-Class, saya susah hati lah. Saya memang susah hati. Memang realitinya kalau kata mungkin kita fikirkan pemanduan, kita nakkan kabin yang focus to the driver, kita nak something yang a bit more sporty and masculine, memang kereta ni menang jauh lah dengan C-Class. Rating, nak bagi rating untuk kereta ni, dari segi reka bentuk, saya rasa 3.5 bintang saya boleh bagilah. Out of 10, bukan out of 5, 3.5 out of 5. Not out of 10. So dari segi kabin pula, saya tak berapa berkenan sangat semua benda warna hitam. Jadi kabin tu rasa macam sempit sikit lah, sesak napas sikit dalam kabin tu. Tapi dia punya material quality dia memang very very good. Mungkin terbaik lah di kalangan 3 Jerman tu sekarang, yang ni yang terbaik. Practicality is kind of okay. So I think masih juga 3.5 bintang lah. Pemanduan dia, kalau bateri semua on cantik, mungkin dapat 3.75. Tapi kalau bateri semua tak ada, mungkin dia turun 3.25. So terpulang lah macam mana. Kalau
Kalau kau tak charge, biasalah PHEV ni semua, kalau kau tak charge, you don't get the full power. Walaupun BMW ni dia cuba jugalah nak simpan sikit reserve, so bila kau tekan sampai habis tu ada sikit lah bantuan, tapi dia tak boleh sustain lama lah. And value for money, memang 250,000 I think is really good value for money lah for the kind of car yang you akan dapat. So keseluruhan and that would be what? Okay lah, saya bagi dia itu 3.75 lah. So secara keseluruhannya kereta ni lah 3.5/5 bintang. Okay, kalau dah tengok sampai habis mesti suka, jadi tekan butang like dan juga kongsi dengan member kan. Bagaimana tengah cari C-Class kah, cari 3 Series kah, A4 kah, share dengan video ni. Terutama sekali mereka-mereka yang berminat nak cari plug-in hybrid lah. Dan siapa-siapa yang belum subscribe, tolong tekan butang subscribe dan tekan butang loceng, sebab Syasha kata kalau subscribe sampai 200,000, 300,000 tahun ni dia bagi Ferrari sebiji. Kita jumpa lagi.